Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, so hari yang kita tunggu-tunggu telah pun tiba. Hari di mana kita nak tahu kadar inflasi ataupun data CPI yang dikeluarkan oleh kerajaan US lah. Okey, dan berita buruk, kadar dia adalah 8.6%. Yang dijangka 8.3%, dia lebih tinggi. So ini menunjukkan bahawa inflasi masih berlaku dan inflasi berada di tahap yang tertinggi sejak 40 tahun yang lepas. Okey, mungkin kita dekat Malaysia rasa macam oh ni dekat US je, tak ada kena mengena. Actually tuan-tuan puan-puan, berita sedihnya adalah dia akan impact juga dekat Malaysia. Okey, so sebab OPR dekat ni BNM pun dia bagi statement OPR ditambahkan bulan lepas. So sekarang bila dah kadar inflasi tinggi macam ni, dekat US pun dia akan tingkatkan juga kadar interest. Benda tu akan berlaku dan dia akan merebak ke negara-negara yang lain. Okey. So kita nak buat sedikit analisis lah apa yang berlaku sepanjang berlaku sepanjang minggu ni dan apa yang kita boleh harapkan kan dengan CPI dan sebagainya. Dan juga banyak isu-isu yang related to regulation tengah berlaku sekarang ni. So benda ni memang buat masa sekarang adalah masa yang menggembirakan untuk kerajaan US sebab rakyat sengsara, pelabur-pelabur marhain, macam retail investor pun tengah sengsara. So ini berita baik untuk Joe Biden dan juga pemerintah ahli-ahli dalam pemerintahan dia. Okey. So kita tengok kepada carta Bitcoin. Okey. Saya kadang-kadang bila sebut direct je sebab memang kita tahu Joe Biden ni nampak je macam orang baik kan, orang yang lembah lembut kan. Kadang-kadang kita kena hati-hati dengan orang yang soft spoken. Boleh jadi dialah mastermind untuk kejatuhan suatu perkara. Okay, so untuk Bitcoin, sejak dia drop ni kan, sejak isu Luna dia start drop dengan mendadak. Dan walaupun kita tengok dia dah drop banyak dan sebagainya, tetapi dia berjaya create satu area of support. Area of support dari harga 28,000 sampai 32,000. So that's why bila dia pergi 32,000 dia drop balik, dia pergi 32,000 dia drop balik kan. Tapi yang main leverage ramai yang akan rugilah sebab di waktu macam ni adalah waktu di mana Bitcoin boleh dimanipulasi dengan mudah. Okay, so bab Bitcoin manipulation ni saya boleh cerita dalam topik yang lain lah. Okay, sebab apa? Sebab topik hari ni kita nak cerita tentang apakah yang kemungkinan akan berlaku lepas CPI dan juga little bit about regulation. Okay, so ini adalah pergerakan Bitcoin buat masa sekarang lah. Okay, so memang semalam bila keluar data CPI, Bitcoin drop 3%. Okay, 3%. Saham pun drop juga. Kalau tengok S&P 500 ke Nasdaq ke, semua drop juga. Okay, tapi yang membezakan keadaan Bitcoin dengan saham ni, okay, so kalau tuan-tuan puan-puan tengok, Bitcoin dia masih ada lagi area of support dia sekitar 28,000. Dia tak pergi lagi 28,000. Tetapi kalau kita compare dengan saham yang drop, okay, okay, let's say saya buat one day lah, dia drop semalam. Nampak ni, saham drop lagi tinggi hampir 5%. Itu yang kadang-kadang pelik, orang kata saham drop lagi tinggi daripada Bitcoin. Ni contoh dia, saham jatuh lebih tinggi. So mungkin ada tertanya-tanya, Bitcoin ada chance tak nak drop lagi? So kalau tanya saya, sekarang ni saham ni adalah leading indicator. Maksudnya bila saham tu bergerak dulu, Bitcoin akan follow. So sama juga one time bila saham naik dulu, Bitcoin dia dekat kawasan sini, kawasan 28,000 macam tu. Lepas tu baru dia naik. Dia naik selepas saham buat kenaikan. Kan saham dia ada period yang dia naik sikit kan. Sini. Dari mana ni? Dari 20 Mei sampai 2 Jun. Saham naik dulu tapi Bitcoin tak naik. So ramai yang tertunggu-tunggu, kata Bitcoin ikut saham kan. Dia ikut saham tapi dia lambat. Mungkin lambat sehari dua, macam itulah. Okay,
So sekarang ni saya takkan excited sangat tengok dia hijau, sebab sekarang pun nak menuju ke arah weekend. So weekend Bitcoin dia akan buat dia punya movement yang gila-gila. Kita pun kadang-kadang susah nak predict. Tapi saya jangkakan mungkin dalam Isnin, Selasa macam tu dia akan ikut movement saham jugalah. Sebab perlu diingat tuan-tuan dan puan, saham sekarang ni sangat volatile. Bitcoin memang volatile, tapi dia punya volatile pun dia dah jumpa area of support dia sekitar 32 ke 28k. Saham tak jumpa lagi. Kalau tengok dekat sini, saham ni kita tak jumpa. Kita boleh katalah dekat harga sekarang 3,900 ni kan, somewhere here. Tapi bila dia buka nanti, kita tak tahu adakah dia boleh pump lagi ataupun dia boleh drop lagi bawah. Kalau saham break dia punya support level, kita kena tengok Bitcoin pula. Adakah Bitcoin akan break support level 28,000 ni? Okay, so sekarang ni nak tak nak kita kena tengok pergerakan pasaran saham. Sebab apa? Sebab sekarang ni pergerakan Bitcoin ni banyak boleh di-influence, dipengaruhi oleh apa yang berlaku di dunia sekarang. Okay, so ini adalah correlation yang saya nak tunjuk antara pergerakan saham dan juga Bitcoin. Okay, so macam saya most likely boleh buat pun scalping lah. Most likely pun saya buat adalah scalping. Maksudnya boleh dapatlah dalam 1%, 3% dan boleh exit. Okay, kalau nak buat trading yang swing trading ke, itu memang susah kita nak buat duit. Scalping tak banyak tapi kita boleh buat duit lah. Tapi ada setengah orang yang dia buat futures. Futures ni kalau ikut pandangan ulama haram lah kan. Memang boleh buat duit tapi boleh hilang duit dengan cepat juga. Okay, ni kalau yang jenis advance diorang main lah futures. Tapi futures pun ada keburukan dia, yang mana saya nak tunjukkan sekarang. Okay, so kalau tuan-tuan dan puan tengok ni chart 2 ni, yang warna oranye ni adalah Bitcoin short. Okay, ni adalah basically short position, dan yang biru ni adalah Bitcoin long position. Kenapa saya katakan benda ini bahaya? Sekarang ni dia dah over leverage towards long. Maksudnya orang yang letak long position ni, mereka menjangkakan Bitcoin akan naik lagi, akan naik lebih tinggi. Mostly diorang buka position ni sekitar 40,000 macam tu lah. Okay, kalau tak silap saya sekitar 40,000 banyak yang buka position ni. Kalau kita tengok dari April, dia memang naik. Short tak banyak. Walaupun sekarang kita tengok, sentiment ni orang kata Bitcoin nak pergi 20k, tapi dekat futures market short diorang tak buka banyak. Okay, banyak buka long. Dan dalam sejarah futures ni, sejak ada Bitcoin futures ni kan, all this while mula-mula zaman bear market ni dia dekat-dekat je. Okay, tapi bila start 2019 kan sampai sekarang, sekarang ni paling teruk. Ini yang bagi saya paling scary sebenarnya. Ini yang bagi saya paling scary sebab dia punya leverage dia leverage long ni sangat-sangat tinggi. Okay, so apa yang akan jadi adalah selalunya bila market macam tak menentu kan, bila tak ada demand yang kuat terhadap Bitcoin, dan bila banyak pergerakan ataupun aksi berlaku di futures market, dia akan mempengaruhi Bitcoin spot market, ataupun dia boleh mempengaruhi harga Bitcoin. Okay, sebab mereka boleh manipulate during this time. Okay, problem sekarang ni adalah mereka letak long position. Okay, dan usually kalau dia pergi long position yang over leverage, dia akan jatuh. Kalau long position ni jatuh, maksudnya harga Bitcoin akan drop dengan mendadak. Dia akan drop, lepas tu tiba-tiba dia akan naik. Dia buat benda tu sebab apa? Sebab nak liquidate-kan long position ni. Sebab apa? Kalau Bitcoin naik ke atas, naik, rugilah exchange. Sebab exchange kena bayar dia orang ni yang buka long position ni kan. Exchange ke atau mana-mana entity perlu membayar mereka. So benda ni kadang-kadang futures ni macam casino. Orang kata the house will always win. Kalau main siapa yang main casino gambling, mungkin tahu, yang buatlah macam mana pun, akhirnya orang yang main casino tu dia akan rugi. Tu yang kata jangan berjudi, sebab yang akan menang adalah
pemilik tempat judi itulah. Ni tak kira lah main mesin ke apa-apa ke kan, sama je. So futures pun sama juga. That's why walaupun orang tunjuk lah screenshot kan, dia buat PNL profit dia banyak-banyak kan, tapi usually kalau ikut data yang boleh profit dekat futures ni sangat-sangat rendah possibility dia. Lebih baik main spot. So kalau kita cerita balik dekat chart ni, long position ni sangat tinggi. So persoalan yang ramai yang mungkin tertanya-tanya adalah, kalaulah long position ni collapse kan, maksudnya bila dia collapse, harga Bitcoin akan jatuh, level mana dia akan pergi? Inilah persoalan yang ramai tengah tunggu, ataupun tengah tertanya-tanya. Sebab mungkin saya yakin yang tengok video ni banyak main spot, mungkin nak pasang pukat siap-siap kan. Okay, untuk ni kita kena buka satu tool ataupun satu website dipanggil The Kingfisher. Saya ada cerita dekat TikTok dengan grup Telegram. Siapa yang masuk grup Telegram saya memang tahulah pasal Kingfisher ni. Okay, so kalau tengok dekat Kingfisher ni, ini adalah data liquidation. Data liquidation ni dia bagi tahu dekat harga mana orang akan hilang duit dengan banyak. So kalau kita tengok, ini data yang terbaru data yang terbaru ni, ada yang tengah short sekarang ni. So kalau Bitcoin bergerak ke atas sedikit 30,000, ramai yang akan kena liquidated lah. Okay, tapi kalau kita tengok, ini biasanya short term. Kalau dia dekat dengan harga current price ni, ini adalah pergerakan short term. So kadang-kadang kalau saya buat scalping, saya akan tengok okay, ni liquidation ni banyak dekat mana. So kita boleh tahu, okay, then most likely Bitcoin akan bergerak ke price tu lah. Okay, dan saya nak take profit apa ke, boleh. Walaupun kita tak main futures, tapi data futures ni kita kena gunakan. Sebab kita nampak gelanggang sekarang ni, whales dan sebagainya, dia tengah main dekat futures market. Okay, so kalau kita tengok dari sudut long term, paling rendah tuan-tuan dan puan, paling rendah adalah sekitar 20, okay, saya maksimiskan. Okay, paling rendah adalah di kawasan ni 22,000 22,000, 21,000. Maksudnya kalau long position yang banyak ni collapse, kalau benda ni collapse, ada possibility Bitcoin pergi ke 20,000, 21,000 macam tu lah. Sebab ni week dia ni paling banyak, cluster dia paling tinggi lah. Okay, cluster dia paling tinggi. Okay, cuma on the short term mungkin dia akan liquidatekan position ni, tapi lepas tu dia akan tarik. So tarikan dia for liquidation adalah ke arah bawah, which is next peak dia berapa? 25,000, 23,000, 21,000. Anywhere between this. Okay, so kalau nak buat DCA pun ni memang harga yang cantik lah kalau nak buat DCA. Okay, tapi kalau nak tengok Bitcoin bergerak ke atas, possibility dia agak rendah lah based on this liquidation map. Okay, sebab paling tinggi ni berapa? Ni harga dia 43,000. Ni maksudnya apa? Maksudnya orang yang buka short position lah. Orang yang buka short position ni, kalau tiba-tiba Bitcoin bergerak ke 45,000, dia akan hilang duit dia. Okay, so sekarang ni ramai yang buka long position. Okay, saya tak rasa exchange nak bayar semua ni. Dan of course exchange ataupun whales akan liquidatekan golongan-golongan yang long untuk Bitcoin punya pricing. Okay, so kalau ramai yang long macam ni, ini sangat-sangat menakutkan tuan-tuan dan puan. Ini sangat-sangat menakutkan. Kalau benda ni collapse, Bitcoin boleh jatuh dengan banyak. Sebab sebelum ni pun sama, Julai 21 bila collapse, harga dia pun jatuh juga. Sama juga, ni pun bila 2019 collapse, harga dia jatuh juga. Tuan-tuan dan puan boleh tengok je dekat chart ni. Okay, so somewhere mana ni November, somewhere dekat sini kan, Julai dia collapse, dan dia memang jatuh lah. Okay, this area all. Okay, so memang kena berhati-hati sekarang ni, sebab this particular thing kalau dia collapse memang akan jatuh lah, memang akan jatuh. So sekarang ni anytime boleh, bagi saya anytime benda ni boleh collapse, sebab ini adalah tertinggi. Long position yang tuan-tuan puan tengok ni, ini adalah tertinggi dalam sejarah. Okay, paling tinggi pun bila? Bulan Julai, 5 Julai, 12 Julai waktu ni kan. Ini adalah paling tinggi. Okay, tapi waktu tu short pun tinggi, long pun tinggi juga. Ini
ini boleh kata macam 50-50 lah. Ini memang short rendah, long tinggi. So memang benda ni akan collapse. Benda ni akan collapse. Eventually dia akan collapse. Tapi pada waktu yang sama juga kita kena tahu ataupun kita kena anticipate apa yang boleh collapsekan Bitcoin jatuh 20,000. Dia takkan sewenang-wenangnya tiba-tiba kita bangun tidur dia pergi ke 20,000 ke kan. Tak, dia mesti ada satu benda yang trigger dia, okey? Tapi sekarang ni kita tengok bila ada CPI data dan sebagainya, dia tak terus pergi 20,000. Dia masih kekalkan dia punya support dia. Maksudnya tuan-tuan puan-puan, ada satu benda yang besar perlu berlaku untuk Bitcoin pergi ke 20,000. Persoalan dia, apakah ia? Adakah ia bila recession tu dah confirm? Bila memang dah kata okay, we are in a period of recession. Sebab sekarang ni orang duk dindong-dindong lagi kita nak ke arah recession. Ada yang kata kita dah ke recession kan. Tapi tak ada satu benda maklumat yang boleh sahihkan yang kita dalam recession. Walaupun memang saya tengok nampak ke arah recession lah. Tapi recession tu seolah-olah belum tiba. Mungkin kan bila ada satu period bila dah kata this is the recession, bila stok jatuh, then Bitcoin pun akan jatuh jugalah. Okay, maybe boleh pergi sampai ke 20k. Ini based on pergerakan yang berlaku di futures market. So tuan-tuan puan-puan boleh boleh layari website ni alpha.thekingfisher. Ini sebenarnya free. Ni tuan-tuan puan-puan kena saya ada banyak lah token dia kan. So setiap kali saya nak pull out data latest, dia akan potong token ni. Tapi tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan token ni dengan dia ada benda ni. Okay, sebab saya ada 30 dan ke atas, saya tak boleh buat pusing-pusing lah macam roda impian. Dia ada benda tu dan bolehlah dapat token. Okay, so benda ni tuan-tuan puan-puan boleh try sendiri. So bila-bila nak check macam mana pergerakan futures market, tengok je liquidation map cukup. Tengok liquidation map kita dah boleh agak dah. Ni untuk short term boleh agak, untuk long term ni this is the part lah, 21k. So based on this, saya rasa dia boleh jatuh ke 20k, tapi dia takkan kekal lama dekat sana. Dia pergi ke 20k hanya untuk liquidatekan orang yang buka long position. Itu yang saya nampak. Ini adalah bacaan saya lah. Okay, not financial advice. Okay, mungkin betul, mungkin salah. Tapi ini based on data yang ada dekat depan mata saya sekarang ni. Okay, so ini adalah on the liquidation punya part lah. Okay, so sekarang kita tengok what happened. Okay, 8.6% memang sangat tinggi lah, paling tinggi dalam sejarah. So saya dah bagi tahu dalam video yang lepas, 2 tarikh. Satu tarikh ni dah lepas lah, 10 Jun. Tarikh seterusnya adalah pada mana ni, Jun 15 Jun. So 15 Jun di mana bank US, bank negara US akan bagi tahulah berapa banyak interest rate yang dia akan kenakan. Jadi kos untuk berhutang, biasalah ni loan kan, ambil funding daripada bank akan semakin bertambah. Dan bila benda ini berlaku, of course banyak businesses yang akan mengalami kerugian, okay? Dan juga banyak yang akan tidak meminjam lah, sebab kos meminjam tu dah jadi semakin tinggi, okay? Dan kalau paling ekstrim, kalau benda ni dia terus naikkan, sebab saya nampak benda ni boleh naik sampai paling tinggi dia orang naikkan 2.5% tuan-tuan puan-puan. 2.5%. Boleh jadi dia pergi ke 2.5% ataupun tak tahu, dia boleh pergi lagi tinggi. Okey. Yang pasti banyak bisnes boleh lingkup. Banyak bisnes boleh lingkup. Sebab apa? Tuan-tuan puan-puan kena faham. US dia dah print banyak duit. US dia dah print banyak duit. Dalam grup Telegram pun saya ada share. Saya lupa nak tunjuk dekat sini. Dia dah print banyak duit to a point dia tunjuk sampai 20%. Inflation yang sekarang ditunjuk ni adalah sekitar 8%. Mungkin boleh pergi sampai 20%, tak tahu. Sebab kalau tengok dari sudut sejarah, money printing supply dengan inflation ni sangat related. So lepas ada money printing, inflation tu akan berlaku. Okay, so inflation sekarang ni dia berlaku sebab demand yang tinggi. Demand yang tinggi dan supply pula limited. Sebab ada isu kemarau, isu perang dan sebagainya. Dengan isu China, tiba-tiba sekarang nak buat lockdown balik dekat Shanghai, of course akan infect supply chain. So kita dah tahu dah sekarang, isu yang berlaku dekat dunia ni adalah isu yang menjejaskan supply. So maksudnya supply kurang, demand semakin bertambah lah, sebab COVID dah lepas apa semua, orang dah
get back to their life. So demand semua akan bertambah balik. Okay. So bila keadaan ni berlaku, US as a government, diorang tak tahu nak buat apa. Sebab bahagian supply diorang tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Okay, memang dia dah screw up dah. And dia pun dah tingkatkan money printing sejak 2020 dan sebagainya. Okay. And then dengan dia pergi cari gaduh dengan Russia dan sebagainya, ini memang kerja US lah nak jahanamkan keadaan sekarang ni. Okay. So kalau nak harapkan kerajaan US untuk fix, tak boleh. The only thing yang diorang boleh buat adalah dia tahu okay, supply sekarang kurang, demand naik. So apa yang kita kena buat adalah kurangkan demand. Dan dia tak bolehlah buat kurangkan demand secara natural. Dia kena break the demand. Dia kena buat secara paksaan. That's why interest rate ni dia kena naikkan, sebab dia kena paksa orang untuk kurangkan demand dari sudut orang biasa ataupun businesses lah, SME ke dan syarikat dan sebagainya. So bila business are affected, of course dia akan pecat orang ataupun retrench. So benda ni yang berlaku dekat even Elon Musk lelaki terkaya di dunia kan, duit banyak, tapi bila ada berlaku benda macam ni, dia takkan jual aset dia akan pecat pekerja dia. Tapi cara dia kata yang work from home, duduk je lah rumah, tak payah datang kerja. Tapi pada hakikatnya dia tahu recession akan berlaku and dia kena pecat pekerja ataupun berhentikan pekerja. So benda ni dia akan berjangkit ke negara-negara lain lah. So tuan-tuan puan, better prepare sekarang. Worst things are coming. Worst things are coming. Bukan nak menakut-nakutkan, tapi benda ni lah trend yang berlaku dekat US. Harga barang semua tengah meningkat dan ramai orang tengah kehilangan pekerjaan. Benda ni benda yang betul. Okay. So mungkin ada terfikir-fikir kan, okay, Bitcoin kan sekarang tengah rendah dan sebagainya, kenapa Elon Musk tak jual Bitcoin kan? Kenapa nak pecat pekerja? Come on. Kalau dia pecat pekerja, dia boleh dapat lagi pekerja lain. Tapi kalau dia jual Bitcoin, susah dia nak dapat balik Bitcoin dengan harga yang dia beli. Sebab dia beli pun sekitar 20,000 dan something macam tu. So dia takkan jual Bitcoin. Okay. Always remember, golongan-golongan billionaire ni dia takkan jual aset bila ada masalah ekonomi macam ni. Paling yang dia boleh dispose adalah manusia. Okay. Ini adalah hakikat lah. Saya bagi tahu hakikat. Okay. So mungkin ada yang rasa macam mana boleh Elon Musk ni hebat dan sebagainya kan. Tak, dia still manusia. Okay. And usually bosses dia orang akan buat macam ni lah kan. Saya rasa ramai yang tahu dah. Mungkin ramai pernah mengalami situasi macam ni. Okay. So ini adalah benda yang US tengah buat. Dia tengah breaking the demand. Dia akan patahkan demand so that demand akan rendah. So bila demand rendah, then dia boleh kurangkan inflation lah. That's why dia buat benda ni. Kalau nak harapkan dia fix whatever things yang happening sekarang ni, hubungan dengan Russia dan sebagainya, tuan-tuan perempuan lupakan lah. Benda tu tak akan berlaku. Okay. Dan paling teruk yang akan berlaku lah, paling teruk yang akan berlaku adalah negara dunia ketiga. Saya benda ni pun agak risau juga. Okay, walaupun maybe Malaysia tak jatuh sangat dekat kategori negara dunia ketiga, but in a way mungkin affected lah. Tapi antara negara yang kita dah tengok lah kan, Sri Lanka. Betapa teruknya Sri Lanka sekarang ni kan. Sebab apa? Bila dia naikkan interest rate, hutang punya cost akan bertambah. Okay, so this is what gonna happen. Banyak negara-negara yang hutang, kita panggil sovereign debt lah. So diorang akan default. So bila diorang akan default, then negara diorang akan mengalami hyperinflation dan sebagainya lah. Seperti yang mana kita tengok dekat usually negara-negara Amerika Latin dengan negara-negara Afrika yang akan menghadapi situasi sebegitu. Okay. Dan benda ni memberikan satu persoalan. Apa jadi dekat El Salvador? Sebab El Salvador ni, walau apa pun berlaku di market Bitcoin, mereka tetap membeli Bitcoin. Dan walaupun yalah data CPI naik, inflation naik dan sebagainya, Mamat ni relax je. Dia punya presiden relax je. Dia still dengan mata biru dia, dia buat dekat Twitter dia kan. And dia still membeli Bitcoin. Dia still bullish lah dengan Bitcoin. Dia tak adalah panik dan sebagainya. Perancangan negara dia terhadap Bitcoin tu dia teruskan nak buat volcano, nak buat volcano energy based mining kan dan sebagainya. So program Bitcoin dia masih berjalan seperti biasa. Walaupun dia ada ni based on artikel ni lah. Walaupun dia ada hutang 800 juta yang mungkin dia perlu bayar by 2023, which is dalam 6 bulan lagi. Tapi Mamat ni relax. Dia relax je. So mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, kenapa dia masih membeli dan kenapa dia masih hold Bitcoin dia. Okay. So
ni saya nak cerita lah dekat tuan-tuan dan puan. Projek Bitcoin El Salvador ni adalah projek pertama related to Bitcoin dan juga negara secara rasmi, ataupun kita boleh kata pilot project. Kalau tuan-tuan dan puan pernah handle projek dan sebagainya, pilot project ni tak ada siapa nak mati, tak ada siapa nak projek tu mati, unless kalau ada perubahan dari sudut orang yang buat projek tu lah, tiba-tiba dia kena tukar jabatan ke, ataupun tiba-tiba dia resign dan sebagainya, then projek tu maybe akan mati lah. Tapi benda ni sekarang ni, the whole community Bitcoin, Bitcoin whale ke, otai Bitcoin dan sebagainya, memang nak program ni berjalan dan juga berjaya dengan lancar. Okay, projek Bitcoin El Salvador. Dan Presiden El Salvador ni dia dapat backup daripada crypto community. Okay, crypto community lah, especially on the Bitcoin community. Banyak otak-otak Bitcoin, banyak jumpa dia dan sebagainya kan. So in a event, contohlah in a event, bila berlakunya interest rate yang tinggi kan, yang US kenakan. So negara-negara yang berhutang dengan US, banyak negara yang berhutang dengan US lah kan, mereka of course akan bankrupt. Akan bankrupt, dia boleh bankrupt ataupun kata akan default. Okay, diorang kena bayar, tak ada duit nak bayar, bankrupt lah kan. But El Salvador, that's the plan yang dia nak buat dengan Bitcoin. So kalau dia kumpul Bitcoin banyak-banyak macam ni, dia boleh gunakan Bitcoin tu as a collateral, ataupun cagaran. Okay, so let's say lah, okay, dia kata 800 bilion kan. So maybe dia tak bayar 800 bilion, maybe dia boleh bayar sedikit. Dia boleh bayar sedikit. So let's say berapa banyak dia ada Okay, so kalau kita tengok, ini adalah based on okay, El Salvador. Okay, so ini kalau tuan-tuan puan tengok, El Salvador dia ada Bitcoin dalam berapa ni, 67 juta. Okay, so let's say lah, dia kata okay fine, I boleh bayar dalam 60 million. Contoh 60 million daripada 40 million. So apa dia boleh buat adalah, dia boleh cagarkan Bitcoin yang dia ada, and dia boleh dapatkan USDT. Contoh USDT. So let's say Wales ni kata okay tak apa, you cagar your Bitcoin, kita boleh bagi USDT. So dia boleh gunalah USDT tu untuk bayar dekat US. Kalau US desak sangat, dia bayarlah kan. Tapi even though kalau dia perlu bayar 800 juta pun, Bitcoin whale ni akan backup dia. Sebab apa? Sebab kalau ni situasi kalau US punya langkah ni menjejaskan banyak negara American Latin kan. So let's say banyak negara yang default, tapi El Salvador tak default. Dia dapat backup, dia dah ada reserve Bitcoin dia, and then Wales backup dan sebagainya. Dia tak default. Kalau dia tak bayar hutang habis pun, dia boleh bayar sedikit hutang, compare tu negara-negara jiran dia yang tak boleh bayar apa-apa. Sebab dia orang tak boleh cagarkan apa-apa pun. Dia boleh cagarkan Bitcoin, and dia boleh kata okay, aku ada project Bitcoin volcano mining, I can give you share ke apa ke kan. Dia boleh buat benda ni. Negara yang lain tak prepare. So kalau diorang kena default, hyperinflation dan berlaku sebagainya, and El Salvador tak berlaku benda tu, dia akan jadi hero. Dia akan jadi hero, dan negara-negara lain yang tengok dia, especially third world country, diorang akan nampak okay, apa yang dia buat ni memang berjaya, champion, and diorang akan ikut apa yang El Salvador buat. Okay, so ini just saya punya andaian lah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah, tapi mesti ada sebab kenapa Mamat ni duduk kumpul Bitcoin walaupun apa yang berlaku. Sebab dia tahu Bitcoin ada nilai yang dia boleh cagarkan, and dia tahu dia ada backup daripada crypto community. Okay, so whale yang besar-besar ni boleh settlekan dia punya 1 billion actually. Tapi adalah agreement yang dia akan buat dengan Mamat ni kan. So let's say kalau dengan US ni maybe payment dia mungkin short, tapi dengan Bitcoin dia ambil hutang kan, guna cagarkan Bitcoin, mungkin bayaran balik dia lepas 50 tahun. So dia ada banyak masa dia. Okay, so this is the reason lah yang saya nampak. Okay, so El Salvador ni mungkin ramai yang tengah mentertawakan mereka dan sebagainya, tapi when the reality hit nanti, contoh bila ada recession dan banyak negara yang bankrupt, tapi kalau dia boleh selamatkan negara dia daripada bankruptcy dengan menggunakan Bitcoin, that's it. Memang banyak negara yang akan ikut style yang dia buat. Memang banyak negara yang ikut style yang dia buat. Sebab apa? Sebab kalau
ada bankruptcy dekat mana-mana negara, of course negara tu akan hadapi hyperinflation. Ni bukan cerita inflation, hyperinflation. Tuan-tuan pun pernah tengok gambar apa dekat Zimbabwe kan, orang bawa apa troli full of apa ni duit nak beli roti kan. So benda ni boleh berlaku, tapi usually negara yang banyak berhutang dengan US lah, macam Latin America ataupun few negara Afrika kan. So benda ni boleh berlaku, dan saya nampak dia smart dalam nak gunakan Bitcoin untuk keluar dari masalah ni. If benda tu berlaku lah. Kalau tak pun dia still dapat kumpulkan reserve Bitcoin yang banyak. Kalau in future ada masalah ekonomi yang lain, dia boleh cagarkan Bitcoin dia boleh dapatkan duit. Okay. So inilah antara permainan yang kita boleh nampak Presiden El Salvador buat. Okay. So next adalah sekarang ni, lagi satu topik yang saya nak cerita adalah sekarang ni musim bear market. So musim bear market, kerajaan US suka cerita pasal regulation, sebab dia tahu orang tengah takut, kita kena tingkatkan ketakutan orang itu. Okay. So the first regulation punya ni adalah on the stable coin. Okay. Benda ni sangat-sangat penting, dan saya pernah buat video pasal stable coin. Tahun lepas lagi saya dah bagi tahu dekat tuan-tuan perempuan, ada risiko kalau kita hold USDT. Sebab tu saya kata waktu tu lagi saya banyak convert kepada USDC dan juga DAI. Okay. So untuk stablecoin regulation ni, memang Mamat Luna ni memang buat hal lah. Bila USD ni jatuh dan sebagainya, Yellen dan juga pihak kerajaan US memang gembira. Sebab apa? Mereka ada satu kes yang kukuh untuk bawa stablecoin regulation. Okay. Masalah stablecoin regulation ni adalah, kalau dia regulate dengan cara yang cantik tak apa, tapi sekarang ni everything is messy. Apa yang US buat, dia buat dalam keadaan yang merugikan. So of course bila dia buat regulation stablecoin, dia akan merugikan. Sebab apa? Sebab USDT ni bukan US friendly stablecoin, dan ramai orang yang memegang stablecoin USDT. Okay. So, kalau tuan-tuan perempuan tanya what are the event yang boleh menjatuhkan Bitcoin ke 20,000, maybe kalau dia buat a heavy regulation dekat USDT, then dia boleh crashkan harga harga Bitcoin ke 20,000. Okay, sebab saya, one could be recession, another one kalau dia regulate USDT, kalau USDT start to depack dengan banyak, harga Bitcoin akan jatuh dengan dahsyat. Okay. So mungkin benda tu dia boleh regulate USDT ataupun mungkin tidak. Tapi yang saya tahu, satu-satunya stablecoin yang mesra kerajaan US adalah USDC. Okay, USDC lebih mesra. That's why saya pun memang banyak pegang USDC compared to USDT. Okay, of course long term plan diorang adalah diorang punya own digital currency, CBDC. Tapi in between stablecoin yang mereka agak mesra sekarang ni adalah USDC. So kalau dia regulate, and regulation dia sangat teruk, USDT most likely boleh depack dengan banyak. Okay. So ni yang tuan-tuan perempuan kena prepare. Okay. Saya tak suruh tuan-tuan perempuan FOMO kan, sebab cuma saya nak bagi tahu, kalau tuan-tuan perempuan pegang stablecoin, make sure pegang yang buat masa sekarang mesra kerajaan US. Kalau nak pegang USDT tu bolehlah, mungkin tak adalah pegang banyak sangat, sampaikan bila dia depack, tuan-tuan perempuan rugi dengan banyak. Okay. So saya personally pun banyak pegang USDC and also DAI. Okay. DAI ni algorithmic stablecoin lah. Okay. Tapi USDC lebih saya pegang, sebab in case Minah ni buat hal, saya tahu USDT akan depack, but at least kita dah prepare. Okay. Ini sedikit perkongsian lah regarding stablecoin. Lagi satu adalah Bitcoin mining. So kita tahu Bitcoin mining ni Texas lebih mesra, tapi dekat New York mereka mengharamkan Bitcoin mining. Okay. So Bitcoin mining pun akan diserang buat masa sekarang. Okay. Cumanya kesian jugalah dekat miner, sebab dah lah travel dari China kan, lepas tu pindah operation. So cost untuk perpindahan operation ni sangat-sangat tinggi. Dan dengan keadaan market kripto ataupun harga Bitcoin tidak begitu tinggi, banyak miners yang mengalami kerugian, especially miners yang buat perpindahan, nak set up balik dan sebagainya. Diorang nak cover balik modal tu mungkin akan ambil masa yang lama lah. Okay. So this is another problem dengan Bitcoin mining. Bagi saya tak ada masalah, tapi yelah dia dengan environmental issue dan sebagainya kan. Okay. So
bagi saya benda tu mengarut lah, sebab ada banyak lagi benda yang dia boleh buat environmental friendly Bitcoin mining. Actually ada cara, tapi mereka tak nak buat. That's why even El Salvador pun dia gunakan tenaga gunung berapi, volcano mining, sebab nak bagi energy friendly Bitcoin mining. Okay, so New York macam biasalah kerek sangat, so dia buat benda dia haramkan Bitcoin mining. Tapi dekat Texas boleh pula. So kadang-kadang saya pun pening juga dengan law US ni. Dia setiap negeri ada dia punya law masing-masing lah. Okay. Dan yang terakhir adalah ini pun kes berat juga ni. BNB could be unregistered security. So SEC ni kita tahu diorang dah attack Ripple. So Ripple ni kalau tanya saya, actually dia boleh break dia punya previous all time high bulan yang lepas, tapi dikacau oleh SEC. Dan sekarang ni BNB dulu dia pernah buat jualan token dia. Okay, Binance pernah buat jualan token dia, and bagi SEC benda itu adalah unregistered security. Okay, so dia mungkin akan letakkan Binance ni sama seperti Ripple, dan dia boleh bawa ke mahkamah. Tapi Binance pun dia adalah hujah-hujah dia, sebab yes, Binance adalah antara exchange yang paling popular. So dia kena jatuhkan exchange tu, so that exchange lain pun berwaspada. And kalau Binance menghadapi masalah, memang dia akan effect juga market kripto. Tapi sekarang ni just ura-ura je lah, just ura-ura, tak nampak lagi case disabitkan ke atas Binance. Sebab CZ pun dia smart juga, dia kata aku ada Binance US. The one yang ada kaitan dengan US ni adalah Binance US. Token yang I release ni adalah Binance secara keseluruhan. Untuk Binance US saya tak release token. Tu ayat yang CZ bawa lah. Tapi SEC dia boleh buat apa yang dia nak. Dia boleh buat apa yang dia nak. Sama juga Ripple pun ada hujah yang kukuh. Dia orang pernah jumpa SEC nak buat secara proper, SEC tak layan. Lepas tu tiba-tiba dia pergi saman Ripple. So SEC ni walaupun dalam negara demokrasi, tapi dia adalah dictatorship. Dia gunakan prinsip dictatorship. Okay, so sekarang ni BNB pun kita kena watch out juga, sebab SEC memang sedang memerhatikan Binance lah. Okay, so hopefully tak ada apa yang berlaku. Kalau ada pun maybe dia ada isu dengan Binance US, tak apa lagi. Tapi hopefully dia taklah nak bawa the whole Binance ecosystem dalam court case ni. Sebab kalau dia bawa the whole Binance ecosystem, memang benda ni jadi sangat-sangat complicated. Okay, so inilah sedikit sebanyak saya punya pandangan terhadap market kripto sekarang ni, dan juga isu-isu semasa. Okay, so sekarang ni lagi banyak negatif daripada positif. Biasalah bear market. Okay, tapi benda ni bukan hanya berlaku pada Bitcoin ataupun kripto. The whole world jadi macam ni. Sebab apa? Sebab langkah kerajaan US yang sangat-sangat teruk. Okay, kadang-kadang kita tengok orang yang lantang bersuara, orang yang muka kita tengok menyampah kan, macam Donald Trump lah kan. Tapi time dia jadi presiden tak adalah teruk macam ni. Tapi bila datang pakcik atuk macam Joe Biden, nampak tenang je, soft spoken kan, romantik lah kan orang kata kan. Tapi tengok-tengok dia lah antara presiden yang terburuk sekali dalam sejarah US. Okay, so hopefully tuan-tuan puan dapat sedikit input daripada video ni. Okay, sebab banyak benda-benda penting yang akan berlaku, dan hopefully tuan-tuan puan-puan cekal. Sebab apa? Sebab benda ni adalah market cycle. Ada waktu keadaan sangat positif, environment sangat positif, dan ada keadaan di mana environment sangat negatif. So sekarang ni inilah keadaan dia, dan tuan-tuan puan-puan hopefully ambil langkah berjaga-jaga in terms of your own finance. Okay, walaupun ini adalah channel crypto and bukan channel personal finance, tapi sebab tak ada ekonomis yang bagi apa-apa review, Malaysian economist lah, regarding apa yang berlaku semalam. Tapi kalau recession tu berlaku, memang kita pun akan terkena sekali lah. Tak boleh nak elakkan. Apa yang berlaku dekat US, satu dunia akan kena, and things are not looking good lah dekat US, and Malaysia pun eventually akan terkena. So Jun 15 nanti kita tengok berapa banyak interest rate yang dia nak naikkan. Okay, sebab
Kalau inflasi naik ke 8.3 atau naik sikit, tak apa lagi. Ini naik lagi tinggi daripada previous 8.5. So saya tak tahu berapa banyak peratusan interest rate yang dia nak naikkan. Okay, so apa pun kita tunggu news pada Jun 15 nanti. Selalulah pukul 8.30 malam lah, 8.30 malam. Dan kita akan tengok apa yang akan berlaku pada market cryptocurrency. Dan insyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.